Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam kepada semua. So, Alhamdulillah berjaya juga saya live setelah pelbagai cabaran. Cabaran sangat. Setelah bersiap-siap ya, memikirkan konten untuk live malam ni. So, malam ni seperti yang saya wawarkan pada pagi tadi dekat dalam dekat status kita bagi tahu kita akan share tentang macam mana nak jadi YouTuber. But before nak share tentang 3 baby step tu, nak tanyalah dulu kan, korang buat apa, korang dekat mana, boleh share, boleh komen dekat bawah. So ini adalah live sharing daripada saya untuk episod A Moment with Miss Mary. So untuk maklumat korang semua juga, okay, korang boleh pergi dekat YouTube, nanti ada channel YouTube saya. Tak ada ramai view pun. Niat saya lebih kepada saham akhirat sajalah, untuk simpanan di internet kan. Bolehlah diulang pakai, diulang dengar. So malam ni saya terpanggil untuk buat sharing ni disebabkan saya ada terfikir sesuatu selepas ada berbual dengan seorang sahabat saya. Namanya tak asing lagi, itu Kak Husna Mazlan, sahabat baik saya. So kita bincang-bincang, borak-borak pasal tentang bersedekah. So sedekah ni termasuklah tentang ilmu kan, tentang ilmu, tentang benda yang kita dah tahu, benda yang baik kita kena sampaikan. So saya terfikir bila dalam PKP ni, saya rasa terlampau ramai orang yang tak pernah terfikir yang dia perlu tahu tentang ilmu video-video ni kan. Kebanyakan ialah di kalangan guru-guru. So saya ada dapat panggilan daripada ibu saudara saya, macam nak buat live ya, untuk sekolah. Ada yang kontak saya untuk tanyakan macam mana nak edit video untuk sekolah juga, untuk berkaitan dengan sekolah lah. Dan di dalam kalangan keluarga saya pun ada guru-guru. So mereka pun tertanya-tanya macam mana cara untuk buat video call, sebab nak ajar mengaji, nak pantau anak murid. Dan kawan-kawan saya pun ramai yang bertanyakan bagaimana nak buat macam conference call lah, ramai-ramai dengan anak murid 40 orang, macam mana nak buat kan. So tak tertinggal juga ada sebahagian yang mengambil kesempatan PKP ni, sebab orang kata apa, bukan masa tu banyak, tapi kita lebih dapat ruang masa untuk kita lebih fleksibel kan, lebih bagi para ibu ke kan. So ada yang mengambil kesempatan dalam PKP ni untuk menjinak-jinakkan diri dekat dalam YouTube. Dan di kalangan ahli keluarga saya juga ada, nama dirahsiakan, ada yang ada tanya saya macam mana nak jadi YouTuber. Dan saya ada kongsikan dengan dia beberapa perkara, dan saya terfikir kenapa tidak saya kongsikan terus dekat live ni, so that anybody yang tonton ni, you guys boleh mulakan dengan baby step dulu. So Alhamdulillah, so untuk malam ni saya akan sharekan 3 baby step macam mana nak start jadi YouTuber. So untuk korang semua yang menonton, kalau rasa tak nak menonton, tak nak ilmu ni rugi, korang boleh share juga live ni dekat wall korang, so that kawan-kawan korang ataupun boleh jadi simpanan untuk korang nanti nak tengok semula. Nanti next mungkin ada idea dah nak mulakan korang punya first episode untuk channel YouTube korang, so korang boleh tonton balik live ni. So kita hi dulu dekat orang yang sedang menonton. Hai, Assalamualaikum, selamat malam. So harap-harap korang semua masih lagi cerah mata. Saya yakin PKP ni ramai yang tidur lambat. Okay, so korang semua insyaAllah ketiga-tiga baby step yang bakal saya kongsikan ni sangat ringkas, sangat senang, and sangat best. Alright, so 3 perkara baby step 3 baby step yang penting untuk ada untuk you guys yang nak jadi YouTuber. So first thing first adalah alatan. So kalau kata korang ni orang yang paling cikai pun adalah menggunakan handphone, sebab sebenarnya dalam kategori video YouTube, saya rasa saya perlu umumkan dia lah. Tak semestinya YouTube ya sebenarnya boleh jadi korang nak letak dekat korang punya laman web ke,
blog ke, sebenarnya blog masih lagi aktif, cuma pengguna dia dah semakin berkurangan lah. Tapi ada yang bijak, dia dah integratekan blog dengan Facebook dan sebagainya. So untuk korang yang menonton ni, point dia lebih kepada korang nak deliver something, nak deliver message. So nak tak nak, you guys kena melibatkan diri dengan benda-benda yang editan video. So untuk nak edit video ke, nak rakam video ke, semuanya perlu ada dua perkara ni saja, dua unsur ni saja. Pertama video, kedua audio. So benda yang paling mudah yang ada sebenarnya, yang semua orang ada, insyaAllah 90% semua orang ada. Kalau kata korang ada terfikir nak jadi YouTuber ke apa ke kan, korang confirm ada benda ni, iaitu handphone. Itu peringkat yang paling mudah untuk baby step ni. Kalau you guys ada kamera, okay, good. Then dah advance lah untuk korang, bonus. Kalau korang dah ada kamera khas, GoPro whatsoever, tak kisahlah kan, yang upgraded punya kan. So itu adalah bonus untuk korang. Tapi saya nak share dekat sini, paling kurang dia hanya perlukan dia mesti, alatan tu mestilah boleh merakam video, dan alatan tu juga mestilah boleh merakam suara, audio dan video. Baik, so kembali balik. Hai Kamila, apa khabar? Ya Allah, lama tak bertemu. Moga-moga sihat sahaja dalam PKP ini. Boleh. Okay, jadi kita kembali. So yang penting kan dia ada dua unsur tau. Unsur yang boleh merakam video ataupun editing video. Kemudian unsur yang kedua lah, dia mestilah ada audio. Baik, kalau kata kita kembali balik kepada apa konten video-video yang korang nak post dekat YouTube korang tu semua, dia sebenarnya depends juga. Ada orang dia tak nak bercakap kan. Dia ada macam-macam kategori video-video dekat YouTube dan sebagainya. So ada orang dia tak nak bercakap, ada orang dia just nak tulis-tulis dalam bentuk tipografi, kan. So dia berbalik-balik kepada unsur tadi, still a video tapi bukan korang. Means korang kena ada apps, kena ada software. Kalau kata korang nak edit guna laptop, kena ada software yang boleh edit video untuk letakkan tulisan. Fitri, hai, Assalamualaikum Ustaz Fitri, dan juga isteri mungkin sedang menonton. Apa khabar korang? Happy family at PKP. So kita kembali balik, point kita itu tentang video. So kalau kata korang semua yang menonton ni, saya tak nak buat video macam vlog macam Mak Luffy tu. Saya tak nak buat video yang tunjuk diri saya tak nak cakap pun kan. Okay, tak apa, it's okay. Sebab video kat YouTube dia ada banyak kategori. So korang, macam korang sendirilah, bila korang bosan-bosan, korang scroll kat YouTube, ada macam-macam video kan. So korang boleh pilih lah yang sesuai dengan jiwa korang, yang sesuai dengan skill korang. Tapi yang pentingnya adalah korang kena kembali balik kepada basic dia. Dia mesti ada audio, dia mesti ada video. Why? Pertama sekali, YouTube adalah saluran video. Memang video lah cerita dia. Kemudian kalau tak ada audio pun korang boleh post, tak ada masalah. Tapi yang tidak cukup menarik dan tak mampu untuk membuatkan seseorang tu menonton video kita sampai habis. Hai, Assalamualaikum Anis. Apa khabar? Si cantik manis. Kenapa gelak? Okay, we are back. Oh, gambar kahwin kat belakang ke? Gelak gambar kahwin kat belakang ke? Ya, walaupun bukan gambar kahwin saya. Promote sambil-sambil. Alright, so we are back. Aduh, walaupun dah ada kipas berpeluh, lighting dekat studio ni panas. Baik, so kita ada 3 baby step. So saya dah share baby step yang pertama, mesti kena ada alatan yang boleh merakam video, mesti ada alatan yang boleh merakam audio. Dan saya dah share kan, alatan yang paling senang sebenarnya adalah handphone kita semua. Itu yang paling simple untuk korang semua mulakan baby step ni. Kalau kata, macam saya share tadi, kalau kata dah ada kamera, dah ada GoPro ke apa ke kan, audio pun dah ada microphone, brand Rode lagi, my favorite brand. So anybody yang mungkin nak bagi hadiah ya, hadiah hari lahir saya, sempat lagi korang nak menabung. Harga dah $1,500, lebih kurang daripada US. Boleh ya, boleh hantar nanti ya hadiah
dia hari lahir. So kalau kata korang tak ada benda-benda yang upgraded tu, it's okay. Guna saja apa yang ada. Guna apa yang ada. Okay, tak perlu nak membazir. Okay, kita baru nak bermula, betul tak? Kita baru nak bermula. So tak perlu nak everything perfect. Along the journey, kita mampu memperkemaskan lagi kita punya kualiti barang-barang yang kita ada. Alright, okay, get it? Okay, thumbs up sikit kalau best baby step yang pertama. Terima kasih. Yup, thank you so much yang bagi thumbs up. So, baby steps yang kedua. So, macam baby, kan? Macam baby, everything ada tempo, kan? Aslinda Asrul. Hai Maria. Hai Kak Aslinda. Fitri Suaren. Segan Anna. Saya cakap apa tadi sebab saya baru baca. Kak Afifah Husman sedang menonton. Kak Aminah sedang menonton. Okay, thank you yang menonton. Baik. So, jangan risau, kita baru dekat baby step yang pertama tadi. So, now kita baru nak masuk baby step yang kedua. So, macam baby. So, siapa-siapa yang dah ada anak mungkin lebih faham apa yang saya nak masukkan ni. Fitri Suaren, kalau tak ada yang mahal-mahal, pakai phone boleh? Of course, yes. I just mentioned it before. Yup, boleh pakai handphone. Tapi make sure handphone yang boleh merakam video dan juga yang boleh merakam audio. Kalau kata handphone tu handphone yang Nokia 3310, so mungkin impian tu angan-angan mat jenin. Alright. Okay tak? Ustaz Fitri. Ni Fitri ke bini dia ni yang tanya ni? Muhammad Hisham. Okay, nanti nak create channel YouTube sendiri. Ustaz Hisham, awak dah cukup famous dah. Okay, you guys kena pergi tengok kat Facebook Muhammad Hisham. Dia sangat-sangat bagus. Dia ada channel, dia ada page Facebook dia. Dia terjemah bahasa Arab, kan? Channel Ustaz Hisham, share sikit kat komen. Banyak kali juga saya nampak, saya suka kartun. So saya suka approaching belajar bahasa Arab dengan kartun. But before ni, saya belajar bahasa Arab yang basic. Of course, saya tak pandai bahasa Arab sangat. Saya belajar bahasa Arab yang basic. Waktu kat Jordan dulu, saya tengok TV, saya tengok Doraemon. Ada fun fact sikit saya nak share dengan korang. Kenapa nangis? Siapa yang menangis tu? Alah, saya tak cam lah. Gambar DP tadi laju sangat. So kalau kata korang nak tahu fun facts, Doraemon dekat negara Arab, dia ada nama watak berubah tau. Doraemon sama je saya rasa, dia cuma pelat lah. Dia panggil Doraemon, macam tu lah. Lepas tu Sunyo saya tak ingat nama dia apa. Shizuka dia jadi Shizu. Lepas tu Giant. Giant yang best sekali. Oh no. Clapping like a seal. Giant dia panggil Imlak. Padat gambarnya. Tapi saya rasa Ustaz Isyam mungkin lebih tahu kenapa nama Giant jadi Imlak dalam siri bahasa Arab dia. Alright, so kita kembali balik kepada baby step kita yang kedua. So tadi baby step kita yang pertama apa? At least make sure alatan yang korang pakai untuk merakam korang punya sesi nanti boleh rakam video, boleh rakam audio. Kalau ada upgraded punya item adalah lebih baik lah, kan? So kualiti suara lebih sedap. Kalau macam PCO kita ada mic kita. Mic kita tu brand Rode tau. Sebab tu lah waktu dia terputus hari tu, saya sampai buat live sebab sedih sangat. Mikrofon kesayangan tu rosak. Kemudian kalau kata korang ada kualiti kamera yang lebih cantik, so korang boleh dapat lebih HD. Belakang ni boleh bokeh. Bokeh tu tahu tak? Bokeh. Kita belajar term sikit lah, so that live kita boleh lama, kan? Sebab ada ramai yang keseruangan malam-malam ni, so bolehlah tengok kita punya sharing ni lama-lama sikit. So kat belakang ni bokeh. Kalau bokeh, it means saya kat depan ni sebagai objek, dia akan jelas. Manakala kat belakang dia akan jadi blurry. Macam dalam gambar ni. Yes, ada satu lagi gambar kat sebelah sini. So macam ni kan, ni bokeh lah ni. Nampak tak? Pokok-pokok belakang ni tak nampak clear kan? So kalau kata korang ada kamera yang macam tu, buat video untuk upload dekat korang punya channel YouTube, then it's more better lah. Orang tengok pun macam, wow, cantiknya, ada kualiti. Macam tu. Tapi kan surprisingly, to
to say that kebanyakan Insta famous, kebanyakan YouTuber, kebanyakan mereka bermula dengan handphone je guys. Handphone sahaja. Yup. Korang boleh tengok sendiri dekat orang punya channel. Tengok dengan mata hati, tengok dengan mata yang teliti, kan? Korang akan nampak lah, sebenarnya kualiti dia tak lari jauh beza pun dengan handphone korang. Dan actually siapa-siapa yang beli iPhone, korang sebenarnya tak menggunakan kamera iPhone tu dengan semaksimal tau. Actually iPhone is made for photographer. Kalau korang nak tahu, targeted market diorang sebenarnya adalah penggiat-penggiat seni dalam industri kamera. Sebab tu iPhone dia ada tagline dia, but saya tak ingat, tapi tagline dia merujuk kepada photographers. So apa ni, dia kata apa ni, Muhammad Hisham, oh tu lain, Fitri Suhairan terbaik PPP Muttah. Ada kaitan lagi Well, Alhamdulillah kan, kalau kena tempatnya kita belajar tu, maka kita boleh apply lepas kita habis belajar. Betul tak Fitri? Okay, so kita kembali balik. So baby step kita yang kedua, dia tarik kembali ke rahmatullah ke apa. So kita kembali kepada point kita. So baby step kita yang kedua adalah content. Content. Sebab kan ramai orang nak jadi YouTuber ataupun nak jadi vlogger ataupun apa-apa lah kan, Insta famous ke apa ke kan. Dia nak jadi tapi dia tak tahu dia nak buat apa. Aku rasa aku nak buka channel YouTube tapi kau rasa aku nak shoot apa lah. So bermakna awak tak tahu pun tujuan apa awak masuk ke YouTube. Tujuan apa awak nak upload video-video awak. So kena ada content. Selain daripada kena ada tujuan content tu semua, bila ada content, korang boleh kumpul fans. Sebab korang akan hasilkan konten yang sama. Konten yang sama dengan rasa yang berbeza. I hope you guys get it. Maksudnya konten yang sama tapi dia punya message tu mungkin berbeza. Kemudian dia sentiasa ada keunikan. Macam kita tengok mukbang, kalau setiap hari dia makan video Maggi je setiap hari, lama-lama peminat akan bosan. Dia still mukbang makan, tapi hari ni makan tom yum, esok makan frontliner is watching. Hi Wayuni. Yuni, where are you at? Where you at? Yuni, you kat mana? Kat hospital ke? Yes, Yuni adalah nurse. So frontliners kita hari ni tonton kita punya live. Hi Yuni. Yuni, I think you should start channel YouTube and then show to the Malaysians, kan? Macam mana situasi you guys handling patients waktu ni, kan? So that everybody boleh nampak the real situation. Tapi maybe situasi tu mungkin tak boleh leak out kan? Tahulah. Macam tu lah. So Yuni, thank you so much menonton dalam you punya schedule yang sangat-sangat hektik. Terima kasih. I love you. Alright. So back to our baby step. So baby step yang kedua adalah content. So bila content korang tu sama, kan, dia akan kumpulkan fans. Sebagai contoh kan, mukbang ada banyak, betul tak? Hai Katika Wahab, apa khabar? Masya, ingat lagi ke saya? Alright, so mukbang ada banyak, tapi kenapa ada orang suka saya tak ingat nama dia apa, Syed Dog, apa Syed apa, korang tahu tak? Cik, korang komen sikit. Syed tak ingat nama panjang. And then seorang lagi tu yang dengan dia punya isteri, yang ramai orang kata dia makan sopan sikit, Zack. Apa lah tadi, baru je saya tengok, saya dah lupa dah. Kenapa ada orang suka dia ni, kenapa ada orang suka dia ni? So that means content yang dia bawa ada perbezaan daripada competitors dia. Dan kemudian content tu, senang cerita, content is king lah dalam dunia video kan. So content tu memang sangat-sangat penting. Yang pentingnya adalah content tu mestilah dalam genre yang sama supaya kita boleh kumpul fans. Boy, aku cakap macam aku dah ada subscribers million. Alright. So
baby steps yang kedua. So nanti kan kita akan buat live untuk share tentang content je. Macam mana korang nak pilih content, macam mana content tu perlu dibuat, kan? Kita akan share dalam next live insyaAllah. So for now kita share dulu lah. Ini baby step. Korang kena ada content. Content tu macam mana, korang kena fikirlah dulu macam mana yang sesuai dengan jiwa korang, yang sesuai dengan kemampuan korang. Okay? Alright. Is that good? That good? I think it's good. Now we are in the last page. So kita pergi ke baby step kita yang terakhir. So untuk baby step yang terakhir ni, for some people mungkin ini sangat-sangatlah macam krik-krik, but to me ini sangat-sangat penting. Dan sebenarnya sepatutnya saya kena mendahulukan baby step yang ini dekat nombor 1, bukan nombor 3. Tapi saja nak simpan last-last, kan? Benda yang best kena simpan last. Alright, so baby step yang ketiga adalah lebih kepada apa niat kita buka channel YouTube. Nama pun baby step, baru nak jalan, kan? Betul tak? Baru nak tanti-tanti, kan? So waktu ni lah belum lagi dapat popularity, belum lagi kita ada haters, belum lagi kita ada fans, belum apa-apa lagi. Kita dah kena set niat kita dengan betul. Kalau kata niat kita joining the YouTubers punya community hanya untuk mendapatkan kemasyhuran, boleh jadi Allah tak reda, boleh jadi kita yang akan terpesong, kita tak tahu apa akan jadi. Dan kemudian expectation kita high, kita rasa macam video aku cantik kot, aku guna kamera mahal kot, aku guna mikrofon yang bapak, kualiti suara dia sedap kot, smart, kan? Tapi tiba-tiba tak ada orang pun view korang punya video. Tak ada orang. Lepas tahun pun macam tu, lepas 2 tahun pun macam tu. So waktu tu kita akan give up. Sebab kita tak ada great purpose, tau. Kita rasa dengan masyhur tu dah cukup great kita punya purpose. But actually kita sebenarnya menipu diri kita sendiri. Sebab bila kita expect too high tapi kita tak dapat apa yang kita nak, maka kita akan kecewa dengan sangat, kan? Dia macam sama rata. Kalau kita expect 10, maka kita akan kecewa pun 10. Tapi bila kita letak tujuan kita dengan betul, kita akan ada perasaan yang lebih bersemangat, tak putus asa, dan kita akan mudah untuk istiqamah. Dan yang lagi best, bila kita punya niat lebih betul, maka konten-konten kita tak mengarut. Konten-konten kita ni akan sentiasa ada panduan, ada orang kata apa, ada pantauan. Pantauan daripada langit. Ustaz Anas Mukhtar. Hai, Assalamualaikum Ustaz Anas. Saya tonton Ustaz punya Facebook live. Saya suka tengok video sangat-sangat cantik Ustaz. Siapa yang rakam? Kak Mira ke? Nak belajar jadi YouTuber please. Lama tak borak dengan Ustaz Anas. Teringat zaman-zaman dia jiran. Okay, so Ustaz Anas nak jadi YouTuber. Ustaz, actually you are good to go. Simple je Ustaz. Okay, saya bagi trick sikit Ustaz. Video Ustaz yang dekat Facebook tu, Ustaz download balik, Ustaz upload balik je kat YouTube. Itu untuk first thing first. Sendiri rakam baru belajar. Masya Allah, serius lah Ustaz. That is too perfect untuk orang yang baru start. Masya Allah, Alhamdulillah. Ustaz, seriously, saya tak tipu. Saya bukan puji kosong. Seriously, cantik. Ustaz letak bunga kan kat depan. Gila lah, saya nampak kot Ustaz letak bunga kat depan. Memang cantik lah. Seriously, memang cantik. Video Tadarus Ustaz. Anas Mukhtar, macam mana? Oh, Ustaz, simple aja. Okay, you guys yang menonton ni, Alhamdulillah. Nampak tak hikmah dia? Bila korang bertanya, kita boleh share benda-benda yang di luar daripada poin-poin yang saya nak share. So, awak bantu saya please. Ya, boleh Ustaz Ana. Apalah salahnya bantu, sama-sama jiran. Okay, so untuk macam Ustaz Anas, dia bertanya macam mana nak download video dia daripada Facebook masuk ke YouTube. Sebenarnya itulah cara saya buat. So kalau tengok dekat channel YouTube saya, memang semua video dekat YouTube adalah video-video yang saya live sahaja.
So saya upload balik dekat YouTube. So macam mana cara dia? Ustaz Anas tanya, cara dia simple saja Ustaz. Ustaz hanya buka apps. Kalau guna apa ni? Kalau guna Android, boleh download dekat App Store. Sebab Android, sebab App Store. Okay, kalau kata guna Android, boleh pergi dekat Play Store. Kalau guna iPhone, cuba tengok dekat App Store. Tulis saja keyword dia, FB Video Downloader. Itu bukan nama apps. Itu keyword je. Nanti dia akan keluar banyak pilihan. Sebab saya tak sure untuk handphone yang saya tak sure handphone yang Apple apa apps yang sesuai. Sebab saya pakai Android. So kalau macam Android, saya download satu apps, nama dia FB Video Downloader. Baik, Ustaz download apps tu. Kemudian daripada apps tu Ustaz boleh download video-video Ustaz yang dekat Facebook. So simple aja Ustaz. Lepas tu kan Ustaz buka je channel YouTube macam biasa, sign up, isi nama, account, email semua. Tak apa, untuk baby step ni kita tak perlu perfect sangat. Yang penting kita start dulu, betul tak? Dan kita improve sikit by sikit. Sikit by sikit. Wow, new words. Sikit by sikit ya. Kita boleh improve. Kemudian kalau pakai komputer boleh ke? Okay, for now Ustaz Anas, kalau pakai komputer nak download video dekat Facebook, sebenarnya simple aja. Kalau Ustaz dah ada download siap-siap downloader dekat Facebook, kan auto kan dekat video kita tengok kat Facebook tu, dia dah keluar siap-siap kat tepi. Nak download ke tak video ni. So Ustaz boleh juga download dekat komputer. Tapi bagi saya lah, handphone lagi senang lah. Cuma kena make sure handphone tu dia tak berat, cukup ruang storage dia. And then Ustaz boleh download, upload je dekat YouTube macam biasa. Saya rasa itu saja secara ringkasnya lah. Ustaz Anas, saya harap ia yang menjawab. Yang pentingnya downloader tu. Kalau guna handphone mudah sikit lah, boleh download apps tu. Sebab tu saya suka buat live. Sebab senang, saya tak payah buat edit-edit. Itu kategori kategori video yang saya approach dekat YouTube. Saya tak pandai sangat buat video typography sebab it will take too much time, as I was already busy dengan business fotografi kan. So memang tak sempat. So bila kita buat live ni, dia macam sambil menyelam, minum air. Senang kan. Kita buat live, buat sharing, untuk yalah sama-sama nak add-kan kita punya business. Lepas tu dalam masa yang sama untuk saham akhirat, and kita download dan kita upload balik kat YouTube channel kita. Senang. Okay, so terima kasih yang sedang menonton. Thank you so much. So itu dia 3 baby steps macam mana nak mula menjadi YouTuber. So kita flashback sikit kan, kita ke belakang sikit. So kita recall balik apa steps yang pertama. So step yang pertama, korang kena ada gadget. Korang perlu ada seminimal, orang kata paling cikai, handphone saja. Smartphone lah sudah tentu. Kalau sedap juga. Kalau kata korang pakai handphone yang bukan 4G, so susah lah macam mana nak rakam video. Lepas tu kualiti gambar lagi dan sebagainya. So yang pentingnya korang boleh rakam video, boleh rakam audio. Itu yang paling penting. Kalau kata korang nak buat konsep video yang bukan video yang tunjuk muka, bukan video yang bercakap, bukan video yang memerlukan korang interaksi, korang just nak deliver message, maksudnya mungkin korang nak guna video typography. Tu kategori dia. Typography bermaksud video tulisan bergerak. Okay, macam tu. So kalau yang tu korang kena explore editing. Video editing dekat handphone boleh, dekat laptop pun boleh, ada software dia. But saya suggest better guna handphone sebab sangat-sangat senang dah sebenarnya sekarang ni. Macam PCO pun kita dah start move on daripada komputer, disebabkan komputer kita ni terhad ya. Kita terpaksa fokus komputer dekat office untuk editing gambar. So untuk kita orang punya iklan dan sebagainya memang tak sempat kalau nak tunggu turn untuk guna komputer. So that kita orang pun move kepada
handphone dan tak ada siapa perasan kita punya iklan kebanyakannya edit guna handphone. Itu menunjukkan kualiti apps editing dekat handphone sangat-sangat bagus. Okay, korang boleh tengok dekat page Vizio iklan-iklan kita yang bermula pada tahun 2020. Almost 90% video-video kita adalah menggunakan handphone. Kita tak guna komputer punya editing. Kita edit di handphone saja. So nanti next live nanti kita share pula apps apa yang sesuai untuk iklan-iklan. Best tak? But for now kita share pada malam ni adalah baby step. So tadi baby step pertama gadget. Baby step yang kedua adalah korang kena ada content. Dan content korang tu dinasihatkan untuk sama istiqamah. Okay, kalau macam saya, content saya kategori dia motivation. Okay, so motivation je. Okay, macam tu. Macam mukbang kan, geng-geng yang buat video mukbang. Mukbang, makan je kan. Makan, esok makan. Tapi ada dia punya keunikan setiap video. Hari ni episod kita makan Maggi. Esok kita makan Maggi dan juga ketam. Ketam besar. Lepas tu esok kita makan lagi Maggi dengan kimchi Korea yang konon-konon pedas sangat walaupun tak pedas pun sebenarnya. Okay, so kita kena bermain dengan konten. Sebab dengan ada konten, bila konten tu sentiasa sama, maka kita akan perlahan akan kumpul fans kita. So saya boleh bagi feedback sikit. Feedback, bukan bagi komen. Sebab saya bukan pakar pun dalam bidang ni. Sekadar buat sharing je. Jadi saya boleh bagi feedback kepada Ustaz Muhammad Hisham dan juga Ustaz Anas Mokhtar. Sebab saya tonton video anda. So macam Ustaz Muhammad Hisham, video awak memang sangat bagus. Konten yang sangat bagus. Dan saya rasa awak dah boleh, bukan dah boleh, awak dah ada fans. So jangan berhenti. Bermakna tips yang paling sesuai untuk sekarang adalah istiqamah. Kalau kata ada dia punya jadual seminggu 3-4 kali video, maka maintainkan 3-4 kali video. Okay, so tengah semangat membara ni, kita bakar betul-betul bara kita tu biar tak padam api semangat ni, InsyaAllah. So back pada baby steps kita yang ketiga, iaitu niat, tujuan nak buat channel YouTube. Kenapa? Kalau boleh besarkan lagi, kaitkan dengan umat, supaya apa yang kita buat tu tidak hanya bergantung kepada kekuatan kita, kehebatan bakat kita, tapi juga kita insya-Allah bila kita niat kita baik, Allah akan bantu, Allah akan gandakan lagi. Betul tak? Bukan hanya gandakan pahala, tapi gandakan lagi kita punya manfaat video yang kita buat. Dan saya nak bagi feedback untuk Ustaz Anas Mokhtar. Ustaz Anas dah ada fans. Sebab orang suka. Sebab saya tengok Ustaz Anas ada personality dia. Saya rasa kalau Ustaz maintainkan lagi, Ustaz boleh ada image Ustaz sendiri. Dia macam ni. Ustaz Zahar Idros macam ni. Orang kenal dia dengan lawak, kasar, orang Terengganu, lorat, kan? So macam Ustaz Anas Mokhtar ada dialek Kedah, bunyi slang-slang Kedah. Saya suka. Kemudian Ustaz Anas ada dia punya signature dia. Dia ada macam ni kan, image dia. So lama-lama orang akan start kenal Ustaz macam tu. Tadarus je Ustaz Anas. Macam tu lah kan. So Ustaz maintainkan apa yang Ustaz buat sekarang dah sangat bagus. Sangat bagus Ustaz. Ni saya support betul-betul. Daripada adik kesayangan. Adik kesayangan. Up dia sendiri ke? Kan? Alhamdulillah, terima kasih. Doakan saya istiqamah insyaAllah Ustaz. Benda yang baik-baik. Macam saya pun on off je buat share video ni. Tapi sebab macam saya ada konflik. Kenapa saya tak istiqamah? Susah sikit lah. Sebab saya perempuan kan Ustaz. Bila perempuan kan kadang-kadang saya terfikir macam manis ke orang perempuan buat macam ni kan. Kadang-kadang saya tak ingat, lupa diri ke, gelak-gelak dalam video live. So bila macam tak sedap pun saya delete balik video live saya kan. So ada banyak benda lah. Bagi saya kalau perempuan ni bukan tak perlu ke depan, dia perlu ke depan, tapi waktu yang perlu. Macam tu. Itu pandangan peribadi saya. So macam malam ni saya buat sharing sebab saya rasa benda ni sangat penting, supaya ramai boleh dapat manfaat. Dan Alhamdulillah Ustaz Muhammad Hisham tonton, Kak Asminta Asrul tonton, Ika pun tonton. Hai Ika, Dura Alhaya, Ustaz Anas tonton. Alhamdulillah, moga-moga bermanfaat. Kongsian saya malam ni. So
yang penting sekali adalah 3 baby step tadilah. Sebab kalau tak cukup salah satu tu, saya rasa tak dapat bermula kot. Kalau tak ada alatan untuk merakam, tak ada alatan untuk merakam video dan juga audio, maka tak adalah konten nak, tak adalah video yang nak diupload kan. Kalau kata tak ada konten, okey, semangat naikkan channel YouTube. Masya-Allah, alhamdulillah. Kan? Okey, so baby step yang kedua tu, kalau kata tak ada konten, korang tak buat konten, maka seolah-olah sia-sia apa yang kita upload dekat YouTube tu, seolah-olah sia-sia. Sebab tak ada manfaat pun. Macam video-video TikTok. Hai Ami, apa khabar? Apa keyword tadi yang nak save video? Huruf FB je Ustaz. FB video downloader. FB video downloader. Jumpa Ustaz? Umboi, cakap tu kan. Dia tengok kat mana ni? Tengok saya kat mana ni Ustaz Anas? Tengok saya dekat komputer. Cari kat handphone Okay, guna handphone kat Amira. I forgot. Hai Tima. Fatima. Live sudah nak habis lah. Masih lambat lah. So baby step kita yang terakhir adalah niat. Betulkan niat kita. Sebab dalam hadis 40 pun, hadis yang pertama adalah hadis tentang niat. Innamal a'malu binniyat. Apa-apa kita kena mulakan dengan niat yang betul. Kalau niat kita salah, yang kita dapat pun salah. Asrinda Asrul. Kak Lin tuliskan. 1. Alatan. 2. Konten. 3. Niat jadi YouTuber. 4. Istiqamah. Saya terharu Kak tulis. Terima kasih Kak. I love you. Touchingnya mata saya nak. Saya tak expect ada orang tonton video saya daripada awal sampai habis malam ni. So alhamdulillah. Terima kasih banyak yang menonton. Terima kasih banyak Kak Lin tulis balik. Alhamdulillah boleh bantu untuk macam Tima yang baru masuk nak tengok kan. So tadi itulah saya dah share sikit kan saya punya kerisauan tentang perempuan kalau perempuan jadi YouTuber. So banyak benda nak kena fikir, aurat, suara, gaya bahasa. Bagi saya lah, pengalaman saya sendiri, saya tak panggil diri saya YouTuber. Saya cuma menjadikan channel YouTube tu sebagai arkib saja. Arkib. So saya akan panggil arkib. Gallery. Sebab saya open je untuk semua orang. Saya panggil dia saham saya je lah sebenarnya. Saham akhirat saya. So kalau kata saya tak ada, nanti at least anak, cucu, cicit, keturunan saya semua boleh tengok lah kat situ kan. Macam mana nenek aku bebel dulu, macam mana oyang aku ni, macam mana kan. So kalau diorang nak buat benda tak baik pun, diorang boleh ingat balik lah, oyang aku tak macam tu pun dulu kan. At least dia akan berguna di masa akan datang. So kalau kata macam Kak Lin nak mulakan jadi YouTuber, nak jadi Insta ke, tak kisahlah kat mana-mana yang melibatkan video kan. Kak Lin ke, Ika ke, anybody, mana-mana muslimah yang nak menjadi seseorang vlogger. Saya cadangkan untuk kita tambah point yang ke-5 lah Kak Lin. Yang daripada Kak Lin tulis tu kan. 1. Alatan. 2. Konten. 3. Niat join jadi YouTuber. So sebenarnya saya share 3 je. Lepas tu Kak Lin tuliskan nombor 4. Istiqamah. Thank you so much. Yang kita punya point tambahan. So point yang ke-5 saya nak tambah untuk khas untuk perempuan. Khas untuk wanita. Kalau nak jadi YouTuber, kita kena macam mana saya nak sum up kan dia? Okey lah, kita kena ada malu kot. Simple. Kalau kita ada malu, maka kita akan sentiasa berjaga-jaga. Sebelum live, sebab tu kalau saya buat live lambat. Sebab saya kena bersiap, saya kena pakai hand sock. Saya kena tutup elok-elok. Saya kena make sure rambut tak nampak ni semua ni. Kan? Lepas tu kita kena warn kita punya keluarga untuk jaga keluarga kita jangan bising. Dan sebagainya. So, banyak benda yang perlu dijaga kalau kita nak jadi seorang vlogger untuk wanita. Saya kurang senang sebenarnya tonton video mana-mana yang wanita. Tapi itulah ini pendapat peribadi. Ini adalah pendapat peribadi. Ada yang dia sampai mesej bagus dah tapi tabarush di depan kamera dan sebagainya kan. So kita minta lah moga-moga Allah tak bawa kita ke arah tu. Allah sentiasa jaga hati kita. Allah sentiasa campakkan rasa yang tak seronok, tak selesa. Kalau kata kita dah mula nak buat sesuatu yang tak manis.
di social media. Syafiqah Sobran. Hai Syafiqah. Oh, nampak tak tanya tu? Apa khabar? Lama tak jumpa. Alhamdulillah. Alhamdulillah, ramai sangat orang-orang yang saya rindu masuk live. Kak Sinda Asrul, nombor 5, khas untuk perempuan, kena dengar. Yep. Thank you so much Kak Lin. So dengan saya baca point Kak Lin, menandakan live kita sudah pun tamat. Sampailah ke hujungnya. Terima kasih yang menonton. Saya harap ianya bermanfaat. Saya sangat berharap kalau kata ianya bermanfaat, korang bolehlah bagi like kat video ni. Dan korang boleh juga share live ni dekat wall korang. Moga-moga jadi manfaat untuk kita semua. Dan bagi saya, kalau kata korang dah ada seruan ilahi untuk start buka channel YouTube, why not? Why not? Why not? Itu juga adalah medan pahala kita, medan dakwah kita. So guys, selamat malam. Assalamualaikum. Bye bye.